Padam lah tadi. Duduk kan? Hilang. Oh, terganggu tadi. Oh, okey. Hilang tadi. Alhamdulillah. Baik. Tapi komen tadi, soalan tadi saya tak ada baca, dia hilang. Boleh tanya lah, mana pergi soalan tadi? Okey. Oh, tergendala. Baik, kita tahu cara melangkah. Langkah, kalau bersamaan tapak kaki dikira satu langkah. Langkah lagi, dua langkah. Tak ada masalah. Ke belakang pun serupa. Depan belakang serupa saja. Minta maaf lah, tadi saya tersilap tersentuh apa tak tahu. Dihilang. Tidak batal jika perbuatan sedikit seperti dua langkah, atau perbuatan banyak tetapi berpisah-pisah, tidak berturut-turut, dengan dikira perbuatan kedua terpisah dari perbuatan pertama. Itu tak apa. Jika perbuatan itu keji, huduh lah, kita kata huduh, seperti sekali melompat, ia membatalkan solat walaupun sekali sahaja, kerana perbuatan itu keji. Kalau lompat walaupun sekali, batal. Mana boleh semayang melompat? Pelik huduh, buruk walaupun sekali, batal. Dia main-main kan, main-main dalam solat, maka batallah solatnya. Kita tengok Nabi pernah semayang sambil dukung cucu. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa li Abi al-As bin Rabi' ibn Abdi Syams, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha, muttafaqun alaih. Artinya daripada Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sambil mendokong cucunya yang bernama Umamah binti Zainab. Umamah anak Zainab, cucu Nabi, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni cucu sulung Nabi, nama Umamah. Perempuan dia Umamah, iaitu anak kepada Abul As bin Rabi' bin Abdus Syams. Ini menantu Nabi. Abul As bin Rabi' menantu Nabi, suami kepada Sayyidatuna Zainab. Dia tak masuk Islam, Abul As. Dia lambat masuk Islam. Maka perkahwinannya terfasakh, dipisahkan antara dia dengan isterinya Zainab. Dalam peperangan Badar, Abu Jahal paksa dia jadi tentera kafir untuk menentang pak mentua dia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Badar dia ditawan. Kemudian Zainab datang menebus bekas suaminya dengan memberikan satu rantai mah untuk tubuh Abul As. Bila Nabi tengok rantai itu, Nabi menangis, menitik air mata. Sahabat tanya apa pasal? Nabi kata, ini rantai Khadijah. Khadijah hadiahkan kepada Zainab waktu Zainab kahwin dengan Abul As. Jadi Nabi kata kepada para sahabat, Nabi cerita macam tu, Nabi teringat kepada Khadijah. Maka sahabat pun bila ambil rantai itu, sahabat bebaskan Abul As bin Rabi', kemudian sahabat kembalikan, bagi balik rantai itu dekat Zainab, kerana tak mau Nabi bersedih. Nabi bagi balik rantai itu. Alhamdulillah. Lain kita okey balik. Alhamdulillah. Baik, kalau gerak banyak dalam semayang ni batal. Tadi saya sebut langkah ni satu, ni satu. Ni satu, ni pun satu. Okey, satu, dua. Macam tu. Begitu juga kalau kita luruskan tangan ke depan, mungkin kita nak cuit orang depan. Kita nak cuit orang depan, lepas tu kita tarik balik. Tangan ke depan, kemudian kita kembalikan ke belakang.
Kita, yang ni quit ni bila quit? Quit ni kita nak panggil dia mai belakang sebab kita semayang seorang. Bila kita semayang seorang, kita quit lah. Contoh soft ada 3. 1, 2, 3 penuh. Kita masuk surau, kita soft keempat seorang-seorang. Bila kita seorang-seorang, kita sunat quit orang depan. Maksudnya, nak ajak dia unduk belakang. Jadi 2 orang lah kita dengan dia. Kita quit dia, maknanya kita panggil dia ke belakang. Okey, yang ni kita quit ni 1, kita tarik balik tangan kita. Kira berapa? 2 lah. Quit dia, lepas tu kita letak tangan kita balik. Tidak dikira 2, kira 1. Quit ni 1, letak balik pun 1. Baru sekali gerak. Baru sekali gerak. Okay, faham no? Baru sekali. Begitu juga kalau kita angkat. Angkat dan turun. Angkat, rafa', wada', letak. Angkat dan letak. Contoh kita gatai kat kepala, kita garu kepala, lepas tu kita letak. Angkat tu 1, buat turun tu pun kira 1. Bukan 1, 2, bukan. Dia tak ada macam tu. Dia kira 1 lah. Baru 1 kali pergerakan. Melurus tangan ke depan, menarik ke belakang 1. Angkat, turun pun 1. Tak kira 2. Jadi kita kena pandailah bab-bab kira ni. Sebab bila dia cukup 3, dia batal. Kemudian anggota yang kecil macam menggaru. Jari, kita guna jari. Tangan kita tak goyang, jari kita aja goyang. Yang tu banyak mana pun tak apa, garu sampai puas. Tapi jangan garu macam tu. Yang tu bergerak siku. Jangan garu macam ni. Bergerak pergelangan tangan. Itu batal salat. Jari saja. Kita letak, kita goyang jari. 4 jari, 5 jari. Semua jari ni boleh kita garu. Selalu orang buat contoh macam ni. Seolah-olah yang boleh garu tu hanya jari telunjuk. Jari lain pun boleh garu. Yang penting tak goyang sendi. Jari je goyang. Pergelangan tangan tak bergerak. Okey, tak apa. Boleh. Baik. Dan tidak batal solat pergerakan yang ringan menggerakkan anggota-anggota kecil walaupun banyak kali. Hidung dia kalau baca hidung dia kembang kempeh dia baca nak pergi sedap kan. Tak batal walaupun banyak kali. Dia tarik sampai tidak batal. Tak batal. Ataupun ada orang telinga dia bergerak, dia baca telinga dia goyang. Telinga kanan naik, telinga kiri turun, telinga ke kiri naik, telinga kanan dia goyang tu tak batal. Yang batal kepala, dia baca sekali golek kepala. Maliki yaumiddin. Ada imam kalau tak mengaji, dia buat live, dia jadi imam, dia buat live, dia jadi imam tarawih. Dia goyang kepala. Goyang. Kita tengok, kita pun goyang juga. La ilaha illallah, jadi imam pun macam ni goyang golek kepala ni. Dia biasa saya cakap dengan orang golek kepala. Tak ada. Kita tanya, susu kambing ada sini? Oh, tidak ada, baru sudah habis. Dia biasa cakap macam tu, dia semayang pun goyang kepala. Batal solat. Goyang kepala, batal solat. Kalau bergoyang telinga, gegak hidung, mata kejit. Tapi jangan niat main-main lah. Dia jenis kejit. Kejit. Pejam celek. Itu tak batal. Jari bergerak, tak batal. Ada benda-benda lain lagi lah. Lagi kalau saya sebut nampak macam orang utara panggil lolak kan. Tapi kena sebut juga. Benda apa lagi anggota kecil? Ni payudara dia bergoyang. Dia tak pakai baju dalam, dia sujud goyang. Itu pun tak apa, tak batal. Tak batal. Bergegak kan. Gegaran tu tidak batal. Begitu juga kemaluan. Orang lelaki, dia semayang tak tahulah apa pasal, tak tahu duk goyang. Dia punya burung Angry Bird dia goyang. Tak batal. Gegaklah berapa kali pun, jangan niat main-main lah. Dia nak goyang, itu dikira anggota kecil, tidak membatalkan solat. Saya sebutlah sebab ini senarai dia. Jari, mata, hidung, telinga, semua tu kecil. Kepala besar. Goyang kepala. Jadi jangan goyang kepala kalau kita semayang. Ada orang dah jadi tabiat, dia baca, dia goyang. Dia nak bagi sedap, goyang.
Itu tak boleh, itu anggota besar. Baik, ada soalan ke di sini? Okey, seluk pokit. Ambil sapu tangan. Seh hingui. Seh hingui. Boh balik dalam pokit berapa kali dikira. Okey, buat turun, buat angkat. Angkat tu baru satu. Sebab bila kita turun tangan, kita angkat satu. Kita angkat tangan, kita buat turun satu. Ambil, letak kat hidung. Tadi ambil, ni letak, baru satu. Sekali kita letak balik tu, kira dua tak patah. Dia tak kira tiga nak ambil satu, angkat dua, buat turun balik tiga dah, tak kira macam tu. Kalau takut, kita letak kat hidung kita bagi lama sikit, sekali baru kita buat turun. Kalau kita tak reti nak bilang, pergerakan kita tu biar kita ada tempat kita bagi lama, supaya pergerakan seterusnya tidak masuk dalam perkiraan pergerakan sebelumnya. Baik. Tapi sehingga jangan bagi bunyi tu, bunyi daripada hidung, bunyi daripada mulut, keluar suara mulut, suara hidung, batal solat. Contoh orang mendengus, dia semayang, imam baca panjang dia tak larat dia dengan mulut, batal. Dengan hidung boleh juga keluar suara. Berapa huruf tu? H, M. Dua huruf batal dah. Tu banyak huruf. Batal. Lebih pada dua huruf batal. Dua huruf pun batal. Ustaz, kita solat sunat seorang diri, kemudian ada seorang yang ikut kita solat fardu. Apakah kita kena niat menjadi imam? Ikut lah. Tak mau niat jadi imam, tak apa. Nak niat jadi imam pun boleh. Tidak jadi masalah. Sebab semayang tu semayang sunat. Contoh kita semayang qabliyah, ba'diyah, tak disyariatkan berjamaah pun. Tak syarat jamaah. Semayang seorang diri. Orang ikut kita. Dia nak ikut kita, biar pilih. Dia nak ikut dalam mazhab Syafi'i, boleh saja. Boleh ikut. Dalam mazhab Syafi'i boleh ikut. Yang tak boleh ikut ni, kalau kita semayang mayat. Kita semayang mayat, duk takbir, tak rokok-rokok, ada orang ikut. Dia tak sah ikut kita. Sebab dia nak rokok. Dia tu bila tu imam ni nak rokok. Dia ikut-ikut. Kita semayang mayat orang mati di Eropah, di Turki. Mayang mayat ghaib. Yang dia pergi ikut. Ikut apa? Kita takbir lagi. Dia, bila nak rokok? Bila dia tahu kata kita semayang mayat, dengan sebab kita takbir banyak kali, maka dia kena niat mufaraqah lah. Dia tak boleh ikut kita. Kalau dia ikut lagi, salat dia batal. Tidak boleh ikut imam yang semayang mayat. Yang kedua, tidak boleh ikut imam yang semayang gerhana. Semayang gerhana macam mana? Dia rokok, sekali dia berdiri, nanti dia akan rokok sekali lagi. Orang yang semayang biasa, apa ni rokok ambil dua kali? Tak usah ada berheran lah. Hari itu jadi gerhana matahari, gerhana bulan. Pergi ikut orang apa? Bila dia sedap kata imam dia tu semayang gerhana, dia kena niat mufaraqah, dia jangan ikut dah imam. Kalau dia ikut, okeylah, imamku rokok dua kali, aku pun rokok dua kali. Padahal dia semayang zuhur, imam dia semayang gerhana matahari. Tidak boleh. Dua semayang tu kita tak boleh ikut lah. Semayang lain tak apa. Orang semayang sunat, kita semayang fardu boleh ikut. Orang semayang qadha, kita semayang tunai boleh ikut. Kita semayang qadha, belakang orang semayang tunai boleh ikut. Dalam mazhab Syafi'i, tidak jadi sebarang masalah. Macam tarawih, imam semayang tarawih tu semayang sunat. Hak mai tu tak semayang insya lagi, ikut tarawih. Niat fardu insya, imam niat tarawih. Boleh ikut tak? Boleh. Cuma lepas imam bagi salam, kena tambah rakaat ketiga dan rakaat keempat. Baik. Ada lagi soalan lain? Kalau macam kami di tempat sejuk, kami rehla sejuk. Ustaz, kalau subuh tu sejuk, kalau berbunyi badan kesejukan bolehkah? Bergerak lah. Kalau bunyi tak sengaja tak apa. Bunyi ketukut maksudnya. Dia ketak. Ketak ni ada dua makna. Ada ketak tu takut, ada ketak kesejukan. Okey, gerakan tu tak sengaja. Dia panggil harakah ittirariyah. Pergerakan yang tidak disengajakan. Gerak ni ada dua. Ada harakah ikhtiyariyah, gerakan yang disengajakan. Ada satu lagi harakah ittirariyah, gerakan yang tak disengajakan. Dia sejuk sangat, dia ketak. Bukan dia saja-saja buat. Yang tu tak batal. 1000 kali pun tak apa, tak sengaja dia gegak tu kan. Tapi kena jaga, kena kontrol lah, jangan saja-saja buat. Seboleh-bolehnya kita tak mau buat, tapi dia jadi juga. Nak buat macam mana, tak apa yang tu. Ustaz,
Bila dah bagi salam, bolehkah kembali sujud sahwi? Jawab dia boleh. Boleh. Tapi dengan syarat dia lupa lah. Dia lupa nak sujud sahwi, dia bagi salam. Lepas tu baru dia teringat. Ada orang habaq ke apa, dia teringat. Dia boleh, harus nak sujud sahwi balik, boleh. Tak mau sujud dah pun tak apa. Bagi salam tu kan rukun, sujud sahwi tu sunat. Ya, yang ni kerana ada dalil Nabi kita sembahyang 5 rakaat dah bagi salam dah. Kerana Nabi kita pun tak tahu kata Nabi sembahyang 5. Lepas tu baru Nabi faham, Nabi tahu kata Nabi ada buat silap. Boleh tak sujud sahwi? Boleh, tapi syaratnya kena tutup dengan salam semula. Betul lah, sujud sahwi tu sunat, bagi salam tu rukun. Ya, boleh buka balik solat. Tadi dah tutup dah, buka balik. Bila kita sujud sahwi, makna solat kita belum selesai. Syarat dia, kita lupa nak sujud sahwi. Lepas bagi salam, baru teringat. Kita lupa. Itu syarat pertama. Syarat kedua, antara salam dengan sujud sahwi ni dipanggil qasural faslu. Pendek perceraian. Baru bagi salam. Kemudian teringat. Tak lama selepas itu teringat. Dan syarat ketiga, bila teringat, kena cepat-cepat sujud sahwi. Tidak boleh perceraian yang panjang. Kalau dah bagi salam, lepas 5 minit baru teringat, tak payah sujud sahwi lah. Tak boleh dah. Yang kita dah selesai. Boleh faham no? Itu syarat-syarat dia. Kalau waktu dia duduk tahiyat akhir tu, dia ingat, aku tak baca qunut. Dia ingat, tak baca qunut, dan dia memang sengaja tak mau sujud sahwi. Dia kata, aku tak mau sujud sahwi, aku nak bagi salam terus. Aku tak mau sujud sahwi, aku nak bagi salam terus. Maka dia pun bagi salam. Lepas bagi salam, Ustaz Zamri kata lepas bagi salam pun boleh sujud, sujud piyah. Tak boleh, sebab dia bukan lupa. Syarat pertama, dia lupa nak sujud sahwi. Syarat kedua, dia apa? Dia teringat tu cepat lah. Lepas bagi salam terus teringat. Syarat ketiga, lepas teringat, dia segera sujud sahwi. Dia panggil mualat lah. Okey? Kalau waktu duduk tahiyat tu memang dia tak mau sujud sahwi, dia pun bagi salam. Lepas salam nak sujud apa lagi, dah tak mau, sudah lah. Tak payah sujud sahwi. Sendawa boleh membatalkan solat? Tak Ustaz. Tu lah. Kalau dia sahaja buat, batal. Tak sengaja terbunyi, buat macam mana? Makan ria banyak sangat. Ria angin. Busuk. Okey. Gosok gigi pun kadang-kadang dia jangan saja buat. Kontrol. Jangan bagi bunyi, nak bunyi juga. Itu bukan ikhtiar kita. Dia terbunyi, tidak membatalkan salat. Ustaz, solat sunat rawatib Zuhur, bolehkah buat 4 rakaat 1 salam? Boleh. Tapi afdalnya buat asing 2 rakaat, bagi salam, bangun pula buat 2 rakaat lagi, bagi salam. 4 rakaat sebelum Zuhur, begitu juga 4 rakaat lepas Zuhur. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat lagi bagi salam. Buat asing lebih afdal daripada buat sekaligus 4 terus. Kerana dalam kaedah fiqh disebut, ma kathural af'al kathuras thawab. Apa yang banyak perbuatan, maka banyaklah pahala. Ataupun disebut kathratul a'mal tadullu ala kathratis thawab. Kathratul a'mal, kaedah fiqh. Kathratul a'mal, banyak perbuatan, tadullu, menunjukkan, ala kathratis thawab, atas banyak thawab, pahala. Kalau kita buat asing, perbuatan kita banyak. Kita takbiratul ihram untuk 2 rakaat, nanti kita takbiratul ihram lagi untuk 2 rakaat yang berikutnya. Kemudian salam kita pun banyak. 2 rakaat kita dah bagi salam, nanti 2 rakaat kita bagi salam lagi. Tahiyat pun banyak. 2 rakaat kita buat tahiyat akhir, 2 rakaat kita buat tahiyat akhir. Kalau buat 4 rakaat terus, kita boleh buat tahiyat awal sunat. Jadi elok buat asing. Kalau nak buat 8 rakaat terus pun boleh. Tapi lepas sembahyang Zuhur, dah sembahyang Zuhur baru sembahyang, boleh. Kita sembahyang Zuhur dulu, lepas sembahyang Zuhur kita boleh buat 8 terus. Aku sembahyang 8 rakaat qabliyah dan ba'diyah Zuhur. 8 terus. Qabliyah dan ba'diyah Zuhur. Aku sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah Zuhur 8 rakaat. Nak lafaz macam mana? Lafaz memang payah, tersaduk lafaz, niat dah hati. Aku sembahyang qabliyah dan ba'diyah Zuhur 8 rakaat. Pun boleh 8 rakaat direct tu. Wasal, sambung menyambung 8 rakaat. Boleh tak? Boleh. Jadi kalau nak buat tahiyat awal rakaat ke-6, tahiyat akhir rakaat ke-8. Tahiyat awal rakaat ke-6, tahiyat akhir rakaat ke-8.
Ma kathurul af'al kathurus sawab. Kathratul a'mal tadullu ala kathratis sawab. Ya, betul Salsabilah. Baik, kita sambung. Elok buat asing ha? Dan tidak batal solat pergerakan yang ringan, menggerakkan anggota-anggota kecil. Saya dah senaraikan tadi, anggota kecil walaupun banyak kali, seperti menggaru dengan jari jemari. Jari mana pun tak apa, bukan jari ni je. Garu ni kita tahanlah. Kalau gatai jangan garu, tahan. Sebab kita solat tak mau gerak. Tapi kalau gatai terlampau, dia garulah, boleh. Garu dengan jari, jangan bagi gerak ni. Jangan bagi goyang tangan. Begitu juga tidak batal diam yang panjang. Diam tak batal, senyap. Cuma dia boleh membatalkan Fatihah. Antara satu ayat ke satu ayat, kalau kita senyap, Maliki Yaumiddin, kita diam lama baru kita sambung, Iyyaka na'budu. Solat tak batal, tapi Fatihah tu rosak, kena mula ayat pertama semula, kena mula lain Fatihah. Dan menarik biji tasbih yang berada di tangannya, dia bilang, tak apa, bilang jari ke, tasbih bilang. Nak tahu angka macam kita sembahyang sunat tasbih kena bilang. Dan bahasa isyarat yang difahami daripada orang bisu, tu tak batal buat bahasa isyarat. Tidak batal. Orang bisu ke orang tak bisu pun lah, Rasulullah buat isyarat. Bila Nabi sembahyang, Nabi buat isyarat. Sayyidatina Aisyah pun buat satu isyarat. Okey. Kalau kita sembahyang, anak kita duduk bising, terganggu, kita boleh buat isyarat. Ingat lagi, kita boleh buat isyarat. Ini apa isyarat apa? Luku pala hang ikut. Tak batal solat. Isyarat tidak batal. Kita tengah sembahyang, anak makan pampers. Tu dia. Kita tengah sembahyang, anak makan pampers. Isteri kita tak sembahyang, dia uzur. Kita tengah sembahyang, kita boleh tunjuk. Isteri pun tengok apa ada tunjuk apa tu. Tengok anak duk tokak pampers. Macam makan burger pampers. Jadi kita boleh tunjuk, janganlah khusyuk sampai ni, kena bagi ni. Bagi isyarat lah, bagi isyarat. Tak ada masalah. Okey, kita berpindah kepada tajuk perkara-perkara makruh di dalam solat. Perkara-perkara yang makruh di dalam solat. Saya baca terjemahanlah supaya cepat sikit. Yang pertama, makruh dalam keadaan menahan air kecil dan besar. Dia nak terkencing. Dia sayang ayat wuduk, dia sembahyang nak terkencing. Jangan. Satgi, kalau ada orang dia terkejut apa-apa, dia terkencing. Tengah-tengah sembahyang, kucing lintas. Dia terkejut, terkencing terus. Pasal sebelum sembahyang memang dia nak terkencing. Pergilah kencing dulu. Pergi kencing dulu. Bahaya duk tahan-tahan tu, takut jadi penyakit batu karang. Batu karang. Air besar pun sopa. Nak rasa nak terbuang, pergi buang dulu. Ada dalil lah, Nabi melarang lah sembahyang. Larang tu larang makruh. Yang kedua, di hadapan makanan. Hidang makanan sedap-sedap, perut pun duk lapar. Ya Allah, ni apa hidang depan kita, kita sembahyang. Depan ke tepi ke, kita duk nampak ikan siakap 3 rasa. Ikan siakap 3 rasa, duk panas-panas. Allah, perut pun duk tengah lapar. Allah, tak khusyuk. Sembahyang sah, tapi makruh. Ataupun bau goreng pekasam. Pekasam ni bubuh bawang, bubuh cabai-cabai sikit, minyak-minyak sikit, nasi pun tengah panas meletak. Aduh, jam. Kalau macam tu, kalau makanan dah siap, jangan sembahyang, makan dulu. Tapi janganlah selalu kita buat begitu. Jangan selalu. Sampai tiap-tiap hari buat macam tu, makan dulu, makan. Okey, di hadapan makanan atau minuman yang dia teringin kepadanya, melainkan jika ditakuti habis waktu solat. Kalau takut, tak payah. Kalau takut, waktu dah nak habis, mayang dulu, nanti makan. Artinya daripada Ibnu Abi Atiq berkata, aku semayang dengan Al-Qasim di sisi Aisyah. Al-Qasim adalah seorang lelaki yang banyak salah tata bahasa di dalam percakapannya. Ni jenis cakap tak betul ni. Ada juga orang macam tu kan. Sebutan dia tak tepat. Ibunya adalah seorang hamba yang bersetubuh dengan tuan hingga melahirkannya sebagai anak tuan. Dia panggil Ummu Walad. Ayah dia tuan, mak dia hamba tuan, jariyah. Bila tuan bersetubuh dengan hamba, dapat anak. Anak tu merdeka, mak tu merdeka lepas tuan mati. Dia panggil Ummul Walad.
Macam ada seorang lah di kalangan isteri Nabi, iaitu Sayyidatuna Mariyah. Sayyidatuna Mariyah tu berstatus ummul walad. Bersetubuh dengan tuan, ini Rasulullah, sehingga dapat anaknya nama Ibrahim kan. Jadi Mariyah ni akan merdeka setelah Rasulullah wafat, setelah tuan meninggal dunia. Lalu Aisyah menegurnya, dia kira nak semayang. Sayyidatina Aisyah dah hidang makanan, dia nak semayang. Lalu Aisyah menegurnya, kenapa kamu tidak bercakap seperti anak saudaraku ini? Sebenarnya aku tahu kamu berasal dari mana. Orang ini ibunya yang mendidiknya dan kamu dididik oleh ibu kamu. Kata Ibnu Abi Atiq, maka Al-Qasim menjadi marah dengan teguran itu dan dia menyimpan kemarahan itu di dalam hatinya. Ketika dia melihat hidangan makanan yang tersedia oleh Aisyah radhiyallahu anha dibawa datang kepada mereka, dia terus bangun. Aisyah bertanya, dia merajuk, dia tak mau makan. Aisyah bertanya, kamu hendak pergi ke mana? Dia berkata, saya hendak pergi solat. Aisyah berkata, duduk makan dulu. Dia tetap berkata, sesungguhnya saya hendak solat. Aisyah berkata, duduklah wahai orang yang tidak menepati janji. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh solat ketika makanan telah dihidangkan dan tidak boleh solat, makna makruh dalam keadaan menahan air kecil atau air besar. Makruh lagi menyelang jari jemari semayang dia buat macam ni. Makruh. Macam sembah Tok Pek Kong gitu macam ni. Makruh. Ni panggil tashbik. Tashbik ni kalau di luar masjid, waktu sukan kita nak senaman, tak apa. Ataupun menonton TV ke duduk macam ni, tak apa, santai-santai, tidak jadi masalah. Nabi melarang buat macam ni dalam majlis keagamaan. Contohnya dengar khutbah buat macam ni, makruh. Antara maghrib isya dengar kuliah buat macam ni, makruh. Sambil-sambil i'tikaf buat tangan gaya macam ni, makruh. Ni saya ni buat macam ni kira makruh juga sebab kita dalam kuliah agama, tapi untuk mengajak saya buat contoh. Buat gaya macam ni makruh. Jadi jangan ada orang yang tonton video ni, jangan ada orang yang ikuti kelas ni dia buat macam ni. Sambil duduk tengok duduk macam tu. Makruh. Luar semayang tidak ada kena-mengena dengan aktiviti keagamaan, tak apa. Harus. Jadi dipanggil tashbik, menyelang jari. Kalau dia nak buat gaya orang nak tangkap gambar dia buat gaya tu tak apa. Ni bukan semayang, ni bukan kuliah, ni bukan pengajian, tak apa lah. Bahkan ada hadis kita nak pi semayang. Dalam perjalanan kita nak pi semayang, kita sudah dikira ibadat. Dari rumah kita, anak kita bawa kereta, kita duduk sebelah. Kita siap di rumah, ambil wuduk, pakai pakaian, nak pi masjid, nak pi semayang Jumaat ke, nak pi semayang Maghrib, nak pi semayang Zuhur ke. Dalam perjalanan tu, kita dikira beribadat. Perjalanan ke masjid, tak sampai masjid lagi ibadat. Nabi ada melarang, Nabi kata, jangan kamu tashbik jari jemari kamu kerana perjalanan ke masjid sudah dikira kamu semayang sunat. Dah kira dah di sisi Allah, jangan buat macam ni. Makruh. Ustaz, kalau tengah solat tiba-tiba anak yang pakai pampers bernajis naik atas badan atau riba, batal tak solat dia Ustaz? Okey, bila anak naik, kalau kita cepat-cepat pegang dia letak bawah, tak batal. Kalau kita pegang dia letak bawah, tak batal. Melainkan kalau pampers tu tembus, bocor, kena kain kita, basah, ayat kencingnya, maka tu batal lah. Kalau kita letak bawah pun, ayat kencing tu basah, lekat dekat kain baju kita, batal. Kalau pampers dia tak bocor, dia naik atas kita letak bawah, tidak batal. Jangan biar dalam waktu yang lama kena angkat, tak bawah. Macam tu. Baik. Kerana menyilang jari jemari menghilangkan adab di dalam solat. Adapun di luar solat tidak makruh menyilang, cuma kurang sopan sahaja, khilaf aula. Sebab tu kita ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan sampai siku. Kita sunat takhlil. Dia beza takhlil dengan tashbik. Kita basuh tangan, wuduk, basuh tangan sampai siku. Kalau basuh siku ke tangan pun tak apa. Ada orang ajak jangan basuh siku ke tangan. Boleh je, tangan ke siku, siku ke tangan, tak apa. Boleh. Bahkan kalau kita buka paip, ulama kata afdalnya kita basuh siku dulu dekat air paip tu. Siku, tangan. Kalau kolah, tangan kita cedok ke siku.
Tak apalah bab tu. Yang penting kawasan ni basah. Kawasan daripada siku ke tangan atau tangan ke siku basah. Setelah kita basuh 3 kali, kita sunat takhlil, menyelat jari dari belakang. Menyelat jari, menggerakkan cincin bagi ayak masuk. Dari belakang ni dipanggil takhlil. Kalau kita selat kot ni, yang tu dipanggil tashbih. Bukan kita selat kot ni nah, kita selat kot belakang ni. Belakang ni. Bukan kot ni. Kot ni tashbih. Ada beza takhlil dengan tashbih. Takhlil menyelat jari. Tashbih menyelang. Menyelang, selang. Okey. Baik. Daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki menyilang jari tangannya di dalam solat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pi dekat orang hadus semayang tu main sunat. Nabi buat apa? Fa farraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina asabi'ihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan di antara jari jemarinya. Dia semayang macam tu. Nabi pisahkan tangan dia. Macam itulah pelajar-pelajar kita pun kita tegur. Kadang-kadang dia baca ma'thurat, buat halaqah, sambil baca dia tangan gitu. Duduk sila tangan gitu. Kita tegur. Ataupun kita bangun, kita pergi pegang tangan kanan, tangan kiri, kita tarik. Pisahkan. Macam tu. Pisahkan. Sebab ni ma'thurat ni kita zikir. Kita baca hizib bahar, hizib nawawi ke apa kan, jangan dia buat tangan macam tu. Buka. Selalunya orang yang buat tangan macam tu, mata dia akan layu dan dia akan tidur. Siapa pun tak tahu. Mudah untuk dia mengantuk dan tidur. Ada seorang cikgu sains, bila saya cakap macam ni, dia kata dia ada pertemuan positif, negatif ni. Kanan kiri ni ada pertemuan. Bila tangan kita kemas macam ni, mata kita pun jadi nak mengantuk dan tertidur. Jadi, jangan. Kita zikir kena cergas. Makruh kita masukkan jari-jari ni. Ustaz, masa solat, bawah kaki terlekat retas ke atau habuk-habuk yang banyak? Sah tak solat? Sah. Tak ada masalah. Habuk tu kan najis. Retas ke apa, tidak jadi masalah. Baik. Tengok lagi dalil. Daripada bekas hamba, maula, hamba yang dibebaskan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku bersama Abu Sa'id Al-Khudri, bekas tuannya lah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami memasuki masjid. Di tengah masjid terdapat seorang lelaki yang sedang duduk dengan menegakkan dua lututnya. Hak ni pun makruh, duduk dalam masjid angkat lutut makruh. Duduk dalam masjid angkat kaki, angkat lutut makruh. Kalau luar masjid tak apa. Makan koci, makan kacang kan, nak tegak lutut tak apa. Ni style orang Arab. Orang Arab dia duduk angkat gitu. Kita kata duduk kalah judi. Duduk macam anjing. Terdapat seorang lelaki yang sedang duduk dengan menegakkan dua lututnya dan dia memeluk betisnya. Peluk macam tu. Dan bila peluk pula sambil menyilang sebahagian jari kanan ke jari kiri. Dia peluk lutut, dia buat macam tu. Dua makruh. Yang pertama cara duduk tu makruh. Yang kedua ni. Orang Arab tak apa, mereka pakai seluar. Kita pakai kain duduk macam tu. Oh, boleh nampak aurat tu. Tapi tak sesuai dalam masjid, tak sesuai duduk macam tu. Maka Nabi menegurnya dengan bahasa isyarat. Nabi tu macam no. Macam adalah cara isyarat Nabi. Nabi tak bagi buat macam tu, tak sopan. Tetapi lelaki itu tidak faham apa ni, duk tegur apa ni. Dengan isyarat yang Nabi tunjukkan itu. Maka Nabi menoleh ke arah Abu Sa'id Al-Khudri dan bersabda. Nabi suruh Abu Sa'id pergi tegur kawan tu lah. Apabila seseorang kamu berada di dalam masjid, maka janganlah dia menyilang jari jemarinya, kerana sesungguhnya tashbik, menyilang jari itu adalah perbuatan syaitan. Makna perbuatan yang tak elok, negatif. Negatif selalu Nabi cakap syaitan lah. Dan sesungguhnya seseorang kamu dikira sentiasa dalam solat selama mana dia masih berada di dalam masjid sehingga dia keluar darinya. Kita duduk masjid, niat i'tikaf, kita dapat pahala solat. Daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu berwudu lalu dia memperelokkan wudunya, baca bismillah di awal, diakhiri dengan doa wudu, baru elok.
last sekali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Berwuduk, memperelokkan wuduknya dan keluar menuju masjid. Ambil wuduk di rumah. Maka janganlah dia menyilangkan di antara jari jemarinya. Saya sebut dah tadi, kerana sesungguhnya perjalanan ke masjid itu dia dikira sedang di dalam solat. Kalau naik motor memang dia tak selang-selang jari lah. Ini contoh dia naik kereta, ada driver yang bawa, jadi sambil-sambil duduk kereta tu, duduk macam ni tak apa, dia pun masuk jari dia macam tu. Makruh. Begitu juga makruh mematahkan jari di dalam solat. Dia bunyi prak-prak tu makruh. Bunyi tu bukan dari mulut, jadi tak batal. Dia nak berdiri, dia buat prak prak, bunyi macam tu kan. Makruh. Kerana Nabi pernah tegur seorang lelaki, Nabi kata, la tufaqi' asabi'aka wa anta fis salah. Jangan engkau patahkan jari jemarimu ketika sedang solat. Yang keempat, menoleh tanpa keperluan, saja-saja beralih sana beralih sini, makruh. Yang dimaksudkan dalam perkara makruh ialah menoleh muka dengan sengaja. Adapun menoleh dengan dada, maka ia membatalkan solat jika beralih dari arah kiblat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya Nabi tentang hukum menoleh ketika solat. Baginda bersabda, huwa ikhtilasun, ia merupakan sambaran. Syaitan menyambar pandangan hamba yang sedang solat. Dia ikut syaitan. Syaitan sambak dia. Dia beralih sana, beralih sini. Tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud. Ada orang mata tengok sana, tengok sini. Kalau dia sembahyang sunat, mata tengok orang. Jadi makruh tu. Allah sentiasa menghadap hambanya yang sedang solat selama mana hamba itu tidak menoleh ke kiri ke kanan. Apabila hamba itu menoleh, maka Allah berpaling daripadanya. Okey, yang kelima, makruh mengangkat pandangan ke langit. Duk tengok atas, duk langut. Tadi dia beralih kanan, beralih kiri. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa beberapa kaum itu mereka mengangkat pandangan mereka ke langit mendongak ketika sedang solat? Berhentilah perbuatan demikian atau akan dihilangkan pandangan mereka. Jangan buat macam itu. Takut-takut satu hari Allah Ta'ala butakan mata pasal duk tengok ke atas. Allah boleh hilangkan penglihatan pandangan mereka. Melihat sesuatu yang melalaikan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW pernah solat dengan pakaian yang ada gambar bendera berbelang-belang depan. Nabi semayang, depan Nabi ni ada tirai yang bercorak-corak. Tirai yang bercorak-corak. Gambar bendera berbelang-belang. Macam bendera Malaysia ada belang-belang-belang macam tu. Lantas Nabi melihat gambar bendera itu dengan satu pandangan yang tajam. Selepas selesai solat, baginda bersabda, bawalah baju ni, kain bendera tu, bawalah kepada Abu Jaham dan bawakan untukku baju ambijaniyah, baju bulu kosong yang tiada corak. Nak gantung depan mihrab tu, gantung hak kosong. Abu Jaham ni dia tukang jahit. Pergi bagi kat dia kain ni, suruh dia ubah suai bagi jadi kain kosong. Kerana baju ini, makna kain ini melalaikan aku dari solatku sebentar tadi. Jadi depan kita jangan ada benda-benda yang melalaikan. Jangan ada gambar-gambar sangat. Sebab tu corak-corak yang boleh melalaikan tak elok. Kalau kita tengok setengah masjid, dia ada sejadah. Lepas, bukan sejadah saja, dia ada kain putih pula tutup. Supaya lebih khusyuk. Sejadah tu satu, lapik kain putih pula dekat tu imam tu. Apa tujuannya? Untuk lebih khusyuk. Kalau tidak, duk tengok, dia ahli seni, dia tengok corak sejadah tu pun dia boleh i'rab. Ni gambar ni tak sesuai, ni color ni tak sesuai, ni design ni apa semua. Akhirnya sembahyangnya tak khusyuk. Okey, tu maksud dia. Ada soalan lah. Start masa solat tak perasan ada darah di pakaian, sah tak? Darah ni kita hurai dah dulu sebelum ni. Bab darah ni, darah siapa? No?
darah siapa. Kalau darah dia sendiri, tak apa. Kalau darah yang lain melekat dekat pakaian dia atau dekat badan dia, sikit tak apa. Sikit tak apa, banyak tak boleh kalau darah orang lain. Kalau darah dia sendiri, luka yang dia tak sengajakan, yang tu tak apa walaupun banyak. Kita dah sebut dah dulu masalah pacat. Bila semayang, pacat tu jatuh, darah dia sendiri akan keluar, banyak pun tidak membatalkan solat. Ataupun tengah solat baru perasan, tak apa, tengah-tengah semayang tengok, ya Allah, darah aku keluar, luka, bisul aku pecah, tak jadi masalah. Solat dia sah kalau itu darah dia sendiri. Berdalilkan kisah seorang sahabat Nabi semayang tahajud, kemudian dia dipanah oleh musuh, beberapa anak panah kena badan dia, dia cabut anak panah, dia terus solat. Banyakkah sikit darah dia yang keluar? Jawab dia, tentulah banyak. Bolehkah dia teruskan solat? Boleh. Sah ke? Sah. Banyak darah? Tak apa. Najis? Ya, najis. Dimaafkan. Najis dimaafkan. Pasal itu, solat dia sendiri. Makmum depan pakai pelekat gajah duduk. Gajah duduk tu, gambar gajah besar pula. Dia ni, dia tak boleh tengok gambar binatang, dia nak tergelak. Jadi itu pun menyebabkan tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Kalau dia jenis tak apa, dia tengok tempat sujud, jangan lihat sesuatu yang boleh mengganggu kekhusyukan kita. Makruh. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Petang ni kita sambung ke 5 suku untuk kita habiskan perkara-perkara yang makruh di dalam salat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.